Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sadaqallahul azim. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka kafir, kemudian mereka beriman semula, kemudian mereka kafir sekali lagi, kemudian mereka bertambah-tambah lagi kekufurannya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak sekali-kali akan memberi ampun kepada mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak akan memberi petunjuk hidayat kepada mereka kepada jalan yang benar. Sambungan kepada ayat terdahulu yang menyatakan iman ini tidak boleh dijuzuk-juzukkan, tidak boleh dibahagi-bahagikan. Iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, kepada mestinya dalam satu kerangka yang bulat, tidak boleh dibahagikan. Mau beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Quran tak mahu, mau beriman kepada Quran, kepada Nabi, tapi Nabi-Nabi yang terdahulu tak mahu, Nabi Muhammad saja umpamanya. Ini namanya menjuzuk-juzukkan, membahagi-bahagikan iman. Iman yang dibahagi-bahagikan tidak sah. Kita sebutnya semalam, iman dan Islam, bila disebut salah satu daripadanya, dia memberi arti yang satu lagi sekaligus. Bila disebut iman, Islam serentak. Bila disebut Islam, iman juga. Kecuali bila disebut secara berasingan, iman dan Islam kedua-duanya disebut, maka dia mempunyai makna berbeza. Makna berbeza artinya Islam merujuk kepada hal-hal lahir, iman merujuk kepada amalan-amalan batin. Hakikatnya sama sajalah. Iman tanpa Islam pun tidak ada guna, Islam tanpa iman pun tidak ada guna. Katanya ayat ni pula membicarakan pembahagian iman. Sebagaimana iman tidak boleh dibahagi-bahagikan dari sudut kerangkanya, maka iman juga tidak boleh dibahagi-bahagikan dari sudut zaman, dari sudut masa. Ada masa mahu beriman, ada masa tidak mahu beriman. Mahu beriman ketika ada kepentingan, ada keuntungan, perjalanan dianya elok, mahu beriman. Tetapi jika nampak duduk bersama Islam ni tak ada untung, rugi. Tolak Islam, tolak iman. Ini nak dibicarakan dalam ayat ini. Mungkin kita sebutnya ni iman bermusim, ataupun iman mengikut kepentingan, ataupun iman yang goyang, iman yang tidak kuat, tidak kokoh. Iman ini dinyatakan dalam ayat 137 ini, iman kemudian kafir, kemudian iman, kemudian kafir, kemudian bertambah-tambah lagi kekafirannya. Sumazdadu kufra. Siapa orang ini? Orang ni orang Islam juga, Islam, tetapi iman dia ketika lemah ni, dia lemah, turun hingga paras, hampir-hampir kosong, tak mau naik ni. Mengapa ni? Sebabnya dia rugi bersama Islam. Islam mahu terima, tak kira lah sama ada ketika untung ke ketika rugi ke, tak kira. Jika beriman ini semata-mata kerana keuntungan, maka dia beriman, maka artinya bukan iman kepada Allah, dia iman kepada keuntungan. Iman kepada kekuatan, bukan iman kepada kebenaran. Islam mahu seseorang itu beriman setelah dia berpuas hati, dan iman itu hendaklah pegang sepenuhnya, sekalipun keadaan-keadaan ada waktunya dia beriman bagaikan dia memegang bara api. Kal qabidhi 'alal jamar, seperti berpegang bara api. Namun begitu dia tidak boleh lepas, mesti pegang juga. Hatta talqaw rabbakum, hingga kamu menemui Tuhan kamu. Ada keadaan-keadaan yang begitu. Nabi kita SAW memberitahu, ada di antara orang yang memegang imannya sebelum daripada kamu, jadi campak ke dalam api. Ada di antaranya yang beriman, kemudian dia belah kepalanya, terbagi dua, sebelah kiri dan sebelah ke kanan. Ada berbagai-bagai lagi. Ada yang beriman kerana mempertahankan imannya, maka dia dihancurkan, dia dicincang hancur, dan berbagai-bagai lagi. Tetapi pernahkah orang ini menarik diri daripada imannya? Tidak boleh tidak menarik diri. Mengapa tidak boleh menarik diri? Kerana
Iman satu pegangan, satu akidah. Akidah tidak boleh dipermain-mainkan. Dia boleh dipermain-mainkan apabila masih pada peringkat kaji, peringkat nanti dulu, pada peringkat makin nanti dulu. Melihat misalnya. Kajian misalnya, boleh. Tetapi sesudah sampai kepada peringkat akidah, tak percaya, yakin dengan dalilnya, maka pada ketika ini tidak ada lagi. Pada ketika ini akan rela dirinya itu dilakukan apa saja. Mengapa? Kerana dia sudah menjadikan hakikat itu sebagai akidah dan kepercayaannya. Jadi iman mahu sampai kepada peringkat ini. Peringkat seseorang tidak boleh melakukan apa-apa saja untuk menukarkan akidahnya itu. Tidak ada bayaran. Ayat ini menyatakan iman menunggu keadaan, menunggu musim tidak diterima, sebagaimana juga iman berpilih-pilih juga tidak diterima. Kita ikuti. Dia kata innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Iman sungguh dia beriman, tapi pada waktu dia beriman itu, keadaan yang cantik sikit. Pada waktu menang. Pada waktu perniagaannya jalan. Bagus Islam ni, bagus jadi orang Islam ni. Jalan perniagaan dianya. Dia letak nama bismillah sikit kah? Atas kedai tu pada papan tanda Bismillahirrahmanirrahim. Letak kat situ. Ataupun apa-apa sajalah misalnya untuk menandakan Islam, ramai orang tumpukannya. Maka jalan. Iman dia pun kuatlah bercakap. Tapi bila dah sampai musim kalah, mulalah dianya. Turunlah imannya kepada kebenaran itu. Ini yang disebutkan di sini. Summa kafaru, kemudian dia kufur. Kufur di sini bukan makna kufur keluar Islam, sebab ayat ini masih bercakap tentang orang Islam, tentang orang mukmin, tidak bercakap tentang orang munafik. Orang munafik kemudian bercakapnya. Masih kafaru maknanya engkar sebahagian, iman sebahagian, engkar sebahagian. Engkar sebahagian ini menurut musim, menurut keadaan, menurut waktu. Mereka beriman pada waktu menang, kemudian mereka kufur pada waktu kalah, pada waktu rugi. Summa amanu, kemudian beriman semula. Masih iman semula, kuat semula, naik imannya pulaknya. Pasal apa? Pasalnya menang, pasalnya untung, pasal suasananya baik, iman. Summa kafaru, kemudiannya turun balik. Ini iman bermusim. Iman ini orang Arab kata kalhirba, seperti bewak pasir. Pasir ini dia ada warna-warni dia. Dia berwarna-warni. Ketika dia nak tangkap musuh, warna dia macam lain. Ketika dia bebas, dia kenyang lain. Waktu dia lapar lain. Ini dalam dua muka kan, dalam bahasa Melayu kita disebutkan begitu. Summa kafaru, summa amanu, kamu beriman pula. Summa kafaru, kemudian kufur pula. Summa zdadu kufra, kemudian kufur pula. Bertambah-tambah lagi. Tambah-tambah lagi. Iman kufur. Boleh jadikan macam tu? Boleh. Macam mana orang Islam boleh macam tu? Ya, dia keluar Islam, kalau dia masuk Islam balik pula. Macam mana macam tu ada? Tak boleh masuk Islam kalau orang murtad. Boleh, bukan hukumnya bunuh, dia mesti bunuh. Tidak macam tu. Proses untuk sampai kepada situ tu jauh. Dia murtad, tawar dia masuk Islam, bawa dia bertaubatlah untuk menyelamatkan nyawa, bertaubatlah, nyaya kepada orang tua, begitu begini. Dia akan bertaubat masuk Islam, diterima. Kufur semula, murtad, masuk balik pada Islam. Ini tidak ada siapa yang halang dan tidak ada siapa yang boleh berdaftar. Tak ada siapa yang boleh kita daftar dengan dia, kalau dia sah. Kalau tidak daftar, tidak sah. Itu dalam pentadbiran. Dalam Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bebas siapa nak masuk, siapa nak keluar, siapa nak masuk, siapa nak keluar, tidak ada masalah. Waktu dia masuk, dia beriman, maka berimanlah dia. Orang ni lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Lam yakunillahu, Allah tidak sekali-kali akan memberi ampun kepada mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak pula akan memberi petunjuk hidayat mereka kepada jalan yang benar. Ayat menyatakan Allah tidak mengampuni mereka, yakni kalau dia mati dalam kufur. Iman kufur, malam kafir, siang beriman. Begitulah misalnya. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, bagaimana? Tuhan tidak ampun. Tapi kalau mati dalam keadaan iman, Tuhan ampun dosanya dan akan dihukum. Bagaikan orang mengikut hukum orang mukmin yang berdosa. Sebesar mana dosanya, sebanyak itulah akan dibalas terhadapnya. Tetapi orang yang seumpama ini,
Orang seumpama ini, dia ada satu hukum khas baginya, iaitu amalan yang terdahulu dihapuskan. Habita amaluhu, hapus segala amalan yang terdahulu. Hari ini murtad, wal'iyadzubillah, murtad. Amalan ibadat dia selama ni berapa banyak? Berapa banyak? 30 tahun sudah beramal ibadat, 30 tahun hapus, diterbakar habis, tak ada lagi nak pulang balik. Masuk beriman pula selepas daripada murtad, wal'iyadzubillah, beriman. Dia beriman, dia mula daripada kosong. Kemudian kafir pula, mana yang dia buat ni habis pula, masuk pula ini kosong pula mula. Itu namanya ihbab. Ini bagi mereka yang seumpama ini. Baiklah, bagi mereka yang masuk Islam, beriman, kemudian mati dalam keadaan iman, akan dikira sebanyak mana. Tapi tak nak kira lah pakar dulu runtuh habis dah. Tak boleh dah, senioriti dia hilang langsung, habis, tak tinggal satu pun. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah tidak tunjuk lagi jalan kepadanya. Kita sebutkan dahulu, dosa yang tidak ada dosa yang tidak boleh balik seorang itu kepada Allah. Tidak ada dosa yang tidak boleh bertaubat. Semua dosa boleh bertaubat. Hatta dosa murtad yang paling tinggi sekali, dosa syirik kepada Allah paling besar sekali, boleh bertaubat. Mengapa tidak boleh? Boleh bertaubat. Jika Allah Subhanahu wa taala terima, maka terima. Jika tak terima, tak terima. Ini tidak ada siapa pula yang boleh menentukan taubat terima tak terima. Hanya yang kita bincang di sini, kita bincang dosa yang tidak bertaubat. Dosa yang tidak bertaubat ini pula terpulang kepada Allah. Jika amal ibadat dengan amal kebajikannya lebih besar saiznya daripada dosanya, maka dengan sendirinya amalan itu, dosa itu dihapus, sekalipun tidak bertaubat. Ataupun dia melakukan suatu amal ibadat, suatu kejahatan misalnya, selepas kejahatan itu ada amal-amal lama, amal-amal yang besar, kemudiannya amalan itu berfungsi menghapuskan dosa-dosa yang akan datang. Dosa-dosa yang terdahulu. Misalnya begini. Misalnya dalam hadis ada menyebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, shama ramadhana imanan wa ihtisaban, kerana beriman dan kerana mengharapkan pahala, semua dosanya yang terdahulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Kita buat dosa kemudian berpuasa bulan Ramadan, dosa baru lepas, kemudian tak sempat bertaubat. Tapi puasa pada bulan Ramadan, habis. Belum taubat, belum. Itu dia, ada satu jenis. Seorang yang beribadat pada malam Lailatul Qadar, kena dia, tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa tahu, dia sendiri pun tak tahu. Kebetulan pada malam itu rajin, dia punya rajinnya, dia kebetulan kat dia Lailatul Qadar. Malaikat catat, orang ni kena. Juga dosa-dosa yang terdahulu habis sekalipun belum bertaubat, habis. Hadis juga ada menyebutkan, Ramadhan ila Ramadhan, al-jumu'atu ila al-jumu'ati, wa Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun lima bainahunna. Sebelum itu as-salawatul khamsu, sembahyang berjamaah hingga sembahyang berjamaah yang akan datang, salat berjamaah, menghapuskan dosa yang berlaku antara dua salat ini, antara salat dengan salat. Salat berjamaah Zuhur dengan Asar, dia memberi suatu jaminan dosa yang berlaku antara Zuhur dengan Asar dihapus oleh Allah. Dihapus. Demikian juga antara Maghrib Isya hinggalah seterusnya. Hari Jumaat hingga hari Jumaat juga mukaffiratun lima bainahunna, mengkafaratkan dosa yang berlaku di antara Jumaat dengan Jumaat. Ramadan dengan antara Ramadan, mukaffirat, menghapuskan dosa juga, menghapuskan. Jadi dosa-dosa, ada dosa yang tidak diampuni Allah, ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal-amal yang baik berlaku, dengan salat jamaahnya yang baik, salat Jumaatnya yang baik, puasanya yang baik, yang elok, semua sekalinya ini, dia mempunyai fungsi ini. Dia ada faedah ini. Tetapi mutu sembahyang, mutu puasa, mutu Jumaat, ini pula perlu dijaga. Dia tak boleh kira masuk dalam masjid, kemudian masuk dalam masjid berbual, masuk dalam masjid baca surat khabar, masuk dalam masjid tidur, masjid ni dia tak kira. Hak ni markah rendah ni, jangan harap nak dapat beasiswa dah berapa, jauh sekali. Kena kira lah juga. Mudah-mudah lah, tapi mutu mesti jaga. Ini kualiti punya. Ya.
Jadi kalau begitu ayat ini tidak mengenai orang kafir tapi mengenai orang mukmin yang keluar masuk. Iman dia pasang surut, naik turun. Ketika naiklah, ketika turun dia turunlah. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Tuhan tak ampun kalau dia mati dalam kufur. Tapi kalau dia mati dalam iman, nasib dia. Wala liyahdiyahum sabila. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tunjuk pula jalan. Ketika kufur ini minta hidayat. Ketika kufur kepada Islam disebabkan penegakan rugi, disebabkan nasib dia lemah, nasib dia, akidah dia terhadap Allah tak berapa betul umpamanya, Allah tidak akan tunjuk kepadanya jalan. Mengapa? Sebab akidah dia rosak. Tapi jika dia perbaiki semula keadaannya, maka ini adalah pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala terbuka dan mengalu-alukan siapa saja yang ingin masuk ke dalam ruangan ini, ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertaubat. Begitulah. Kemudiannya ayat yang berikut ini pula menyatakan satu golongan lagi namanya munafikin. Sebab itulah kita katanya ayat 137 ini tidak berkaitan orang kafir dan tidak berkaitan munafikin. Dia berkaitan orang mukmin juga. Mukmin tapi iman mereka itu lemah. Kemudian basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.